Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi Musa bin Jamluddin akan mereview satu buku, iaitu buku yang bertajuk Nabi Muhammad, Guru dan Pendidik Terulung. Buku ini merupakan terjemahan daripada karya Syekh Abdul Fattah Abu Raddah Al-Rasul Al-Muallim wa Asalibihi fi At-Ta'alim, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Haji Syuhada Mahmud. Buku ini secara tidak langsung telah mengangkat martabat para insan yang telah bergelar guru dan pendidik. Kerana dalam buku ini akan diutarakan fakta-fakta yang menunjukkan bahawa Nabi SAW itu adalah guru dan pendidik yang terulung. Bahagian pertama buku ini akan memfokuskan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang pendidik. Antara hujah yang telah diberi oleh penulis kitab adalah daripada ayat Al-Quran, iaitu firman Allah pada surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang bermaksud, dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajar mereka kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkan mereka daripada itikad yang salah ataupun sesat, serta mengajar mereka kitab Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu adalah satu kaum yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan juga sabda Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutuskan aku untuk menyusahkan dan tidak pula sebagai mencari kesilapan dan keaiban orang lain. Sebaliknya Allah mengutuskan aku sebagai guru yang memudahkan. Berdasarkan dalil hadis dan Al-Quran yang telah disebutkan tadi, jelaslah bahawa Rasulullah SAW sememangnya diutuskan sebagai seorang guru dan pendidik. Baiklah, dalam buku ni telah dimuatkan sebanyak 40 teknik yang telah digunakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabat, yang boleh dicontohi oleh kita. 3 daripadanya adalah: pertama, teknik mengajar secara beransur-ansur. Hal ini boleh dilihat daripada hadis daripada Jundab bin Abdullah. Beliau berkata, kami bersama Nabi dan umur kami ketika itu hampir balik. Baginda mengajarkan kepada kami perkara yang berkaitan dengan keimanan sebelum mengajar Al-Quran. Selepas itu barulah kami belajar Al-Quran dan iman kami bertambah dengannya. Kalau kita tengok pada hadis ini, kita boleh kutip pengajaran yang banyak. Antaranya ialah kita perlu memulakan sesuatu pengajaran kita dengan perkara yang lebih utama, terutamanya dalam dakwah dan juga mengajar. Yang kedua, teknik dialog dan bersoalan jawab. Di antara dialog yang masyhur adalah hadis Sayyidina Jibril yang telah mengajar rukun-rukun iman yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Kaedah interaksi dua hala dan bersoalan jawab di antara guru dan murid harus diperhatikan sebagaimana di dalam dialog tersebut, kerana ianya mempunyai kesan yang positif serta mampu memberikan kefahaman yang lebih menjelas terhadap sesuatu topik itu. Sebab kalau kita dengar saja daripada guru kita dalam kaedah satu hala, ianya kurang berkesan berbanding kaedah dua hala yang mempunyai soal dan jawab. Yang ketiga, marah dan tegas ketika perlu. Hal ini boleh dilihat apabila ada hadis yang bermaksud Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat yang sedang bertengkar tentang masalah qadar, iaitu ketentuan Allah ke atas hamba sejak azali. Lalu muka baginda SAW menjadi sangat merah seperti kemerahan biji delima lantaran terlalu muka. Lantas baginda SAW bersabda, apakah untuk ini kalian disuruh? Atau apakah kerana perkara ini kalian diciptakan? Kalian mencampur adukkan sebahagian Al-Quran kepada sebahagian yang lain. Justeru kerana perkara inilah maka umat-umat yang terdahulu sebelum kamu menjadi binasa. Kalau kita tengok dekat hadis ni, kita boleh dapati bahawa Rasulullah SAW menjadi marah. Rasulullah SAW tidak pernah muka, melainkan jika perkara-perkara itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarahan baginda Rasulullah SAW telah didorong kerana
qadar itu adalah salah satu rahsia Allah SWT, dan mencari-cari rahsia Allah SWT itu adalah sesuatu perkara yang ditegah kerana ditakuti orang-orang yang mencari perkara tersebut akan tergelincir daripada akidah yang sebenar dan jalan keimanan yang sebenar. Akhir sekali, buku ini mempunyai banyak sorotan yang menarik mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang boleh diamalkan dan dicontohi oleh guru-guru dan pendidik zaman sekarang. Semoga semua guru dan pendidik berinspirasi untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka dan ketika mana dan dalam apa juga keadaan sekalipun. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.